Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pensyarah Puan Nurlailatul Husnah binti Muhammad Yusof, pensyarah bagi JMJA 2033 Etika Pentadbiran Awam. Kami daripada kumpulan Q, itu Kuantan, akan menerangkan ataupun membentangkan tajuk tugasan kami, iaitu gangguan seksual dalam kalangan penyewa awam, iaitu guru. Okay, kami terdiri daripada 4 orang. Okay, yang pertama iaitu Muhammad Fakrul Afiq bin Muhammad Fazli 280079. Yang kedua ialah Muhammad Arif bin Syarizam nombor 284055. Yang ketiga ialah Syed Fadil bin Syed Yusof 290062. Dan yang keempat ialah Muhammad Faizal bin Sulkifli 2890096. Kita masuk kepada pengenalan. Okey, mengikut Kamus Dewan yang 1970, guru merujuk kepada pendidik, pengajar dan juga pengasuh. Gangguan seksual meningkat dalam kalangan penyewa awam, terutamanya guru di sekolah. Okey, kajian ni bertujuan untuk menyelidiki ataupun menyelidik isu gangguan seksual dan juga mengkaji faktor-faktor penyebab dan kita perlu menilai impak psikososial. Seterusnya ialah guru haruslah bertanggungjawab dalam membentuk akhlak dan moral pelajar, dan gangguan seksual boleh merosakkan imej dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Sebenarnya ialah guru memainkan peranan penting dalam membentuk minda generasi muda. Realiti kehidupan mereka di tempat kerja sering yang terhimpit oleh ancaman gangguan seksual dan mempengaruhi prestasi guru dan pembelajaran murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farah Hafiz bin Muhammad Fadli, nombor metrik 28917 ini ingin menyentuh berkenaan dengan latar belakang kajian dan ataupun situasi. Gangguan seksual dalam kalangan penyewa awam, khususnya guru di sekolah, merupakan isu yang semakin meningkat dan memerlukan perhatian yang sangat serius. Namun, mereka juga terdedah kepada risiko penggangguan seksual yang mungkin datang dari pelbagai pihak, termasuk rakan sekerja, pelajar ataupun pihak pengurusan. Antara faktor-faktor seperti kuasa tidak seimbang, ketidakseimbangan gender dan kurangnya kesedaran menyumbang kepada peningkatan insiden gangguan seksual. Situasi ini boleh memberi impak yang serius terhadap kesihatan emosi dan fizikal pelajar ataupun guru, sekaligus menyekat prestasi mereka dalam memberi pendidikan yang berkualiti. Kajian mendalam diperlukan untuk mengenal pasti punca-punca sebenar dan langkah-langkah yang dapat mencegah secara berkesan. Keperluan kajian mendalam dan kesedaran itu iaitu penyelidikan punca sebenar serta langkah-langkah pencegahan mengenal pasti punca-punca sebenar gangguan seksual dan peningkatan kesedaran dan latihan dalam kalangan guru ini berlaku. Antara isu yang dibangkitkan, yang pertama adalah sekolah berfungsi sebagai tempat kerja bagi guru dan pelbagai perilaku tidak baik mungkin terjadi akibat pelanggaran peraturan. Perhatian kini tertumpu pada isu gangguan seksual di sekolah yang melibatkan perilaku tidak senonoh guru terhadap murid, termasuk pemerkosaan, pelecehan dan perabaan. Pindaan tahun 2022 kepada Peraturan Pegawai Awam melarang penjawat awam melakukan gangguan seksual termasuk guru dalam lingkungan pendidikan. Contoh insiden di Ampang baru-baru ini menunjukkan seorang ketua guru disiplin didakwa mencabut pelajar perempuan dan menghadapi tuduhan di bawah Seksyen 3454 Kanun Keseksaan. Gangguan seksual guru di sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap integriti keguruan dan memberi impak negatif terhadap persepsi sekolah sebagai tempat yang selamat bagi pelajar. Kejadian seperti ini perlunya penegakan peraturan dan kod etika dalam melindungi murid serta meningkatkan keselamatan di sekolah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Muhammad Faizal bin Zulkifli 289096. Terima kasih pada sahabat saya. Saya akan baca slide pada 7 dan 8. Punca-punca gangguan seksual. Kurangnya pendidikan kesedaran mengenai etika profesional dan hubungan manusia
dan juga kelemahan dalam memahami batasan interaksi guru dan pelajar. Tekanan kerja dan beban tugas tinggi. Faktor tekanan kerja menyebabkan stres dan penyalahgunaan kuasa. Guru menghadapi tekanan kerja yang besar dengan tugas yang kompleks. Pengaruh media massa, akses mudah kepada bahan lucah melalui internet dan aplikasi sosial. Guru yang menyimpan koleksi bahan lucah dalam telefon boleh melibatkan perilaku tidak etika terhadap murid. Kurangnya kesedaran terhadap nilai agama. Ketiadaan kesedaran terhadap nilai agama sebagai punca kesalahan seksual. Kurangnya pemahaman agama menyebabkan tindakan tercela demi kepuasan diri. Terlalu banyak kemesraan tanpa pertimbangan jantina. Pemberian kemesraan tanpa mempertimbangkan jantina pelajar. Guru lelaki dan pemikiran seksual boleh mencetuskan gangguan seksual di tempat kerja. Kesan terhadap penjawat awam. Kesan terhadap penjawat awam adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan integriti dan moral dalam menjalankan tugas mereka. Kejadian gangguan seksual merosakkan imej institusi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepercayaan penjawat awam. Selain itu, terdapat ketidakharmonian dalam hubungan antara ibu bapa dan guru di mana kepercayaan ibu bapa terhadap guru dalam mendidik anak-anak mereka menjadi terganggu. Masyarakat juga cenderung menilai secara negatif semua pihak termasuk guru dan pentadbiran sekolah. Situasi ini berpotensi merosakkan reputasi sekolah di kalangan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kes salah laku guru terhadap pelajar boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan pelajar dan kesejahteraan psikososial mereka. Mangsa mungkin mengalami trauma yang mendalam menyebabkan pencapaian akademik dan sosial mereka terjejas. Persepsi dan keyakinan terhadap guru sebagai figur autoriti dalam penyokong pendidikan boleh tercela, mempengaruhi hubungan antara guru dan pelajar serta persekitaran pelajar secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Saya serah pada kawan saya. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil bin Yusuf, nombor metrik 290062. Hari ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pencegahan dan perlindungan. Yang pertama, penting untuk melaksanakan program pendidikan seksual di sekolah untuk meningkatkan kesedaran pelajar dan guru tentang etika, norma seksual yang betul. Dua, program pendidikan seksual di sekolah seperti kesedaran pelajar dan guru tentang etika dan norma seksual. Kerajaan perlu memperkenalkan pendidikan seks kepada seluruh masyarakat untuk membuka mata terhadap berbagai isu berkaitan termasuk hak asasi wanita, pencabulan dan lain-lain. Pendidikan seks tidak hanya relevan untuk murid, guru dan masyarakat tetapi juga kepada pelaku gangguan seksual itu sendiri. Matlamat pendidikan seks adalah untuk menyampaikan maklumat yang tepat tentang kesalahan seksual yang dilakukan terhadap murid-murid. Kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa keselamatan perlu ditingkatkan untuk memastikan kawalan keselamatan yang lebih baik di persekitaran persekolahan. Kerajaan perlu menyediakan perkhidmatan kaunseling sebagai medium bagi penuntut yang menjadi mangsa gangguan seksual dan juga guru yang terlibat dalam tindakan tersebut. Tambahan pula, sekolah boleh melaksanakan program-program kaunseling di premis mereka, menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada pelajar yang memerlukan bimbingan kepada kaunselor profesional di luar bilik darjah. Kesimpulannya, dalam kes ini, kesedaran terhadap isu ini sangat penting bagi memastikan penjawat awam, khususnya guru, memahami betapa pentingnya menjaga kehormatan dan integriti mereka sebagai individu yang berpengaruh dalam
perkembangan pelajar. Tanggungjawab seorang guru merupakan satu cabaran yang menjadi dan setiap cabaran tersebut perlu dihadapi dengan cermat. Sebagai seorang guru dan pejabat awam, seseorang harus memahami, meneliti dan mengamalkan kod etika guru serta mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Malaysia. Oleh itu, untuk menangani isu ini, tindakan tegas dan sistematik perlu diambil. Pertama sekali, pentadbiran sekolah dan Jabatan Pendidikan perlu melibatkan diri sebagai aktif dalam pengawasan dan pemantauan aktiviti guru. Selain itu, latihan dan pendedahan etika profesional perlu ditingkatkan bagi memastikan setiap guru memahami tanggungjawab mereka terhadap pelajar. Kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat perlu diperkuatkan. Komunikasi terbuka dan transparan mengenai isu ini dapat membina kepercayaan dan memastikan perkara serupa tidak berulang. Sekian, terima kasih.